saya Muhammad Saiful Hamdi bin Aden Amazuan. Nombor pendaftaran saya 14 DKA 20F2029. Nama saya Muhammad Faris bin Zulkifli dan nombor pendaftaran saya 14 DKA 20F2049. Nama saya Muhammad Zamir bin Uthman. Nombor pendaftaran 14 DKA 20F2016. Nama saya Muhammad Harith Irsyad bin Ramlan. Nombor metrik 14 DKA 20F2034. Nama saya Muhammad Yusuf Fazli bin Samsudin. Nombor pendaftaran saya 14 DKA 20F2040. Pembezaan yang dikenali sebagai differentiation atau derivate adalah pengukuran bagaimana sebuah fungsi perubahan sebagai perubahan daripada inputnya. Derivatif boleh dianggap perubahan sesuatu kuantiti sebagai tindak balas kepada perubahan dalam kuantiti yang lain. Pembezaan merupakan salah satu daripada aplikasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Pembezaan juga membantu kita dalam menyenangkan kehidupan kita dan membantu dalam pengenalan pelbagai perkara baru dalam matematik serta dalam kehidupan seharian. Maksimum, minimum dan titik infleksi. Untuk fungsi y persamaan f kurungan x, titik pegun ialah titik pada graf fungsi di mana kecenderungan fungsi adalah sifar. Jika kecenderungan fungsi merubah tanda pada titik pegun, maka ia dipanggil titik perubahan yang boleh menjadi maksimum tempatan atau minimum tempatan. Terbitan bagi fungsi y persamaan f kurungan x memberi kita kecenderungan mana-mana titik, supaya jika kita mengetahui dy per dx terbitan, maka kita boleh mencari titik pegun bagi fungsi y persamaan f kurungan x tanpa melukis graf. Selain itu, dengan menilai dy per d sejurus sebelum dan sejurus selepas setiap titik pegun, kita boleh mengetahui sama ada ia adalah maksimum tempatan, minimum tempatan atau titik bengkok mendatar. Jika kecenderungan fungsi tidak berubah tanda pada titik pegun, maka ia adalah titik infleksi mendatar. Titik pegun pada lengkung berlaku apabila dy per dx sama dengan kosong. Sebaik sahaja telah menetapkan di mana terdapat titik pegun, jenis titik pegun maksimum, minimum atau titik infleksi boleh ditentukan menggunakan terbitan kedua. Derivatif kedua boleh digunakan sebagai cara yang lebih mudah untuk menentukan sifat titik pegun, sama ada titik maksimum, titik minimum atau titik infleksi. Seterusnya saya akan beritahu garis panduan untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah 1, bezakan fungsi yang diberi iaitu y sama dengan fx. Langkah 2, cari nilai x apabila dy per dx sama dengan kosong. Langkah 3, gantikan nilai x dalam fx. Langkah 4, tulis koordinat x, y dalam pusingan titik. Langkah 5, gunakan derivatif kedua y kuasa 2y per dx untuk mencari nilai maksimum, minimum atau titik infleksi. Dan langkah ke-6, tulis koordinat x, y bagi minimum, maksimum dan titik infleksi. Dan langkah ke-7, lakarkan graf. Contoh soalan. Berdasarkan persamaan di bawah, nyatakan dan lakarkan graf y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Langkah 1, bezakan untuk mendapatkan dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 3. Langkah 2, nyatakan bersamaan kosong. dy per dx bersamaan kosong. Selesaikan 3x kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong dan hasilnya x bersamaan 1 atau x bersamaan negatif 1. Langkah 3, cari nilai y yang sepadan dengan y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Gantikan nilai x bersamaan 1, y sama dengan 1 kuasa 3 tolak 3 dalam kurungan 1 tambah 2 sama dengan kosong. Gantikan nilai x negatif 1, y sama dengan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 dalam kurungan negatif 1 tambah 2 bersamaan 4. Langkah 4,
Jadi, titik pegun berada pada 1, 0 dan negatif 1, 4. Apabila X bersamaan 1, D kuasa 2Y per DX kuasa 2 bersamaan 6 dalam kurungan 1 bersamaan 6 di mana nilainya positif. Apabila X bersamaan negatif 1, D kuasa 2Y per DX kuasa 2 bersamaan 6 dalam kurungan negatif 1. Dapat jawapan negatif 6 di mana nilainya negatif. Jadi, 1, 0 ialah titik minimum dan 1, 4 ialah titik maksimum. Dan langkah ketujuh, lakarkan graf. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kadar perubahan. Fungsi gradien dy per dx daripada lengkung mengukur kadar di mana lengkung meningkat atau menurun. Pembezaan membolehkan kita mencari kadar perubahan. Sebagai contoh, ia membolehkan kita mencari kadar perubahan hal laju berkenaan dengan masa, iaitu pecutan. Ia juga membolehkan kita mencari kadar perubahan X berkenaan dengan Y, yang pada graf Y melawan X ialah kecerunan lengkung jika Y sama dengan Fx. Jadi, dy per dx ialah kadar perubahan Y terhadap X. Kaedah peraturan rantai digunakan untuk menyatakan kadar perubahan dy per dx sama dengan dy per dt darab dt per dx. Ia berkaitan dengan persamaan parametrik. Nilai positif untuk nilai dy per dx ialah kadar kenaikan bagi y terhadap x. Nilai negatif untuk nilai dy per dx ialah kadar penurunan bagi y terhadap x. Cara menyelesaikan kadar perubahan. Yang pertama, senaraikan maklumat yang ingin diberitahu dan apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, gunakan peraturan rantai untuk menghubungkan apa yang kita diberitahu dengan apa yang kita mahu, iaitu dy per dx sama dengan dy per dt darab dt per dx. Yang ketiga, cari ungkapan untuk istilah pemautan. Dan yang keempat, gantikan nilai berangka ke dalam persamaan maut, iaitu dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx. Contoh soalan. Dalam peranti pemasakan, pasir jatuh melalui lubang kecil untuk membentuk timbunan kun. Apabila kun terbentuk, tinggi HCM kekal sama dengan jejari tapak RCM daripada timbunan. A. Isi padu pasir selepas T minit ialah VCM padu. Terangkan kenapa V sama dengan 1/3 pi H kuasa 3. B. Pasir jatuh melalui lubang pada kadar 3 cm padu seminit. Cari kadar di mana ketinggian timbunan itu meningkat pada saat apabila H sama dengan 2. Berikan jawapan kepada dua angka bererti. Langkah penyelesaian. Ingat bahawa isi padu sebuah kun ialah V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2 H. Seperti yang kita tahu, R sama dengan H. Jadi isi padunya boleh dinyatakan sebagai V sama dengan 1/3 pi H kuasa 2. H sama dengan 1/3 pi H kuasa 3. Dalam jenis soalan seperti ini, adalah penting untuk mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan peraturan rantai untuk menghubungkan apa yang kita diberitahu dengan apa yang kita mahu, di mana dV per dt sama dengan dV per dH darab dH per dt. Cari ungkapan untuk istilah pemautan. Perhatikan bahawa kita boleh mencari ungkapan untuk istilah pemautan dV per dH dengan membezakan V sama dengan 1/3 pi H kuasa 3. Kita dapat dV per dH pi H kuasa 2. Jadi persamaan pautan menjadi dV per dt sama dengan pi H kuasa 2 darab dH per dt. Gantikan nilai berangka ke dalam formula persamaan penghubung. Kita diberitahu dV per dt sama dengan 3 dan H sama dengan 2. Oleh itu, 3 sama dengan pi darab 2 kuasa 2 darab dH per dt. Seperti dH per dt sama dengan 3/4 pi sama dengan 0.24 cm per minit.